Ni ikan apa nama? Rainbow trout. Ikan? Rainbow. Oh, rainbow. Rainbow trout. Oh, okey. Ikan rainbow. Ikan rainbow tu kan. Menarik. Eh, Okey. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelayar dan penonton FB Jabatan Muzium Malaysia. Hari ini kita bersua dalam program Sembang Santai di mana tajuk yang kami bawakan kepada anda hari ini iaitu seni awetan spesimen ikan. Bagi anda yang baru bersiaran langsung bersama-sama kami, silalah share program ini bersama rakan-rakan dalam mana-mana grup sekalipun. Minta anda kat luar sana belanja kami dengan share sahaja. Dengan share anda tu kami amat menghargainya dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang share program kami dari semasa ke semasa, terutamanya program yang sedang berlangsung sekarang ini. Baiklah, bagi para penonton kat luar sana, hari ini kita nak bawakan satu orang kata perkongsian ilmu. Dan saya tak keseorangan, bersama-sama saya sekarang ini ialah Encik Muhammad Ridwan bin Akhiruddin. Selamat datang Encik Ridwan. Masa Yus. Okey, hari ini kita nak berkongsi dengan mereka kat luar sana tentang ikan. Apa yang ada kat depan ni. Dan mungkin yang baru saja menonton program siaran langsung ni mesti tengok ada ikan tilapia kat depan ni. Ini bukannya program memasak ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu sediakan bawang, cili dan sebagainya, tak perlu langsung. Kerana hari ni Cik Ridwan akan berkongsi dengan kita semua bagaimana proses awetan ikan ini dijalankan. Cik Ridwan, saya rasa saya lebih senang kalau nak panggil Cik Ridwan ni dengan panggilan Yuk, boleh ke? Boleh, tak masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Itu panggilan biasa untuk ofisnya. Panggilan biasa kat ofis ha. Okey, dan untuk makluman semua juga, sebelum ni Cik Yuk ada berkongsi dengan kita di Facebook Jabatan Muzium Malaysia tentang artikulasi tulang, betul Cik Yuk? Ya, betul-betul. Ada cerita tentang bagaimana proses itu dijalankan, dan ini bersempena juga dengan pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi yang sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Nak tahu dengan lebih lanjut, kenalah datang pameran ni, betul Cik Yuk? Ya, betul. Dia alu-alukan tu, hadirlah. Dia alu-alukan. Saya tak nak cakap panjang lah sebab orang nak dengar Cik Yuk bercakap sebenarnya tentang awetan ikan ni, Cik Yuk. Ya. Okey, kalau kita merujuk kepada spesimen ikan yang kita bawakan kepada penonton pada hari ini, ada berapa kaedah sebenarnya awetan ikan ni yang dijalankan? Boleh Cik Yuk kongsi dengan kita? Okey, kalau masa Cik Yuk. Okey, sama. Okay. Kalau nak ikutkan kita cara-cara nak awetkan ni adalah 3 jenis kaedah. Satu, kita ada awetan basah. Okey. Lepas tu awetan kering tu, macam ni lah awetan kering macam ni. Okey. Yang kita tak sedas. Lepas tu molding casting, teknik molding casting. Tu kita ada macam 3 lebih kurang lah. So kalau macam ni, kalau kita buat nanti dipanggil awetan kering. Awetan kering. Awetan kering dah akan jadi macam ni. Hasilnya. Angkat tinggi sikit. Hasil dia akan jadi macam ni. Ini awetan kering. Kalau awetan basah, dia kita simpan dalam alkohol. Oh, dalam alkohol? Dalam alkohol. Dalam bekas ke dalam bekas. Masukkan ikan tu. Tapi sebelum kita masuk ikan dalam alkohol tu, kita kena suntik dulu dengan formalin. Oh, okey. Suntik dengan formalin, ada part-part yang tertentu kita akan suntik. Lepas tu dah suntik 80%, lebih kurang macam tu, kita akan masukkan dalam alkohol. Masuk dalam alkohol. Rendam dalam alkohol. Okey. Tapi dalam proses tu kebanyakan kita buat dalam alkohol lah, rendam alkohol. Kalau untuk molding casting, dia bentuk macam ni. Oh, ni ni replika. Ni replika. Ni kita panggil replika. Dia buat dalam bentuk molding casting lah. Molding casting lah replika ni. Replika. Okey, maknanya terdapat 3 kaedah lah sebenarnya. Lebih kurang 3 kaedah lah. 3 kaedah. Tapi apa yang kita nak berkongsi dengan para penonton hari ni merupakan kaedah apa ni Cik Yuk? Ini kita panggil tak sedas. Okey. Tak sedemi lah pengawetan macam kita guna kulit betul ke atas dasar badan tiruan. Oh, kita ada badan tiruan kat sini. Badan tiruan itu. Ini contohlah badan tiruan yang ini badan tiruan lah ni. Badan tiruan lah. Okey. Itu contoh yang dah siap produce. Dah siap ini produce. memang daripada kilang. Ini alatan dia. Ni contoh-contoh alatan dia. Okey, alatan dia tak banyak, simple je lebih kurang. Simple je. Okey, ini alatan yang digunakan untuk melakukan proses taksidermi awetan kering. Ya. Awetan kering. Kalau molding casting memang tak adalah guna alatan ni. Molding casting dia sebab melibatkan POP pelbagai kan. Oh, memang lain lah tu kan. Itu memang jauh sikit lah. Jauh sikit lah. Tapi yang paling senang dalam 3 kaedah tu, kaedah yang awetan basah.
Awetan basah lah senang. Paling senang Paling senang lah. Paling senang Cucuk, suntik dengan formalin sebagainya, lepas tu rendam dalam alkohol. Rendam itu je. Itu saja. Lepas tu kalau cukup masa, kalau katakanlah ikan tu alkohol tu berubah warna, kita tukarlah. Tukar. Ataupun alkohol tu dah surut ke, dah menyusut, dia punya tu kita tukar. Tukar. Ganti yang baru boleh. Okey. Dia bukan air tapi alkohol lah. Alkohol. Kita berubah alkohol lah. Tapi ada lah persen-persen dia daripada perkataan tinggi dia akan turun sikit lah. Kita dah akan kekal lah. Kalau memang kata kalau 80% tu maintain sampai ke sudah lah. Cuma kita tukar je. Kalau dia menyusut ke, air tu dah kurang, kita tukar. Kita tukar itu lah. Itu dia. Ada 3 kaedah tuan-tuan dan puan-puan, iaitu awetan kering, awetan basah dan juga molding casting. Molding casting tu teknik dia untuk yang itulah, menghasilkan replika yang ikan. Yang kata replika ikan ni lah. Memang menarik, nampak macam real lah walaupun replika. Ni memang pakar betul buat ni ya. Sebab tu kita jemput pakar ni, dia berkongsi dengan kita ni. Tak ada pakar. Okey. Baiklah Cik Yop, kalau diikutkan di dalam koleksi Muzium Alam Semula Jadi sendiri, terdapat berapa banyak spesimen ikan ni? Okey, kalau dekat Muzium Alam Semula Jadi, kita ada dalam 684. 684. Keseluruhan tu untuk koleksi ikan je lah. Spesimen ikan saja, 684. Okey. Itu termasuklah yang awetan basah dengan molding casting je. Molding casting. Okey. Fiberglass. Ni dia guna fiberglass apa semua lah. Okey, lepas tu kena cat pula, touch up. Yang untuk tekstil macam guna kulit asal ni kurang. Kurang. Dia tak berapa banyak sangat lah. Okey. Jadi untuk para penonton kat luar sana, sekarang ni kita untuk makluman, kita bersama-sama dengan Cik Muhammad Ridwan Akhiruddin, ataupun saya lebih senang dengan panggilan Encik Yop, nak berkongsi dengan anda kat luar sana. Cepat-cepat share program ini kepada rakan-rakan anda, grup-grup kat luar, bagaimana spesimen ikan ini diawet sebenarnya. Okey. Baiklah Cik Yop, dekat depan kita ni ada ikan talapia. Ya. Ikan talapia ke tilapia sebenarnya? Tilapia. Ikut sebutan masing-masing tu. Kadang-kadang ikut sedap mulut je. Sedap mulut je. Okey. Cik Yop, ini kalau goreng pun sedap ni Cik Yop. Ini kalau masak goreng ni kena nasi panas. Nasi panas kicap dengan bertambah-tambah. Tambah-tambah ni. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan nak berkongsi tentang kesedapan ikan tilapia ni, tapi kita nak berkongsi bagaimana ikan ini diawet sebenarnya Cik Yop, betul? Betul. Okey, untuk makluman anda, Cik Yop akan menunjukkan seberapa ringkas proses ikan ini diawet ataupun menjalani proses taxidermi tu. Boleh. Okey, apa proses pertamanya Cik Yop? Okey, kalau biasanya kan, kalau kita nak lapar ikan ni, kita biasanya ambil ukuran dulu tau. Ambil ukuran daripada muncul ni sampai ke ekor ni lah. Kita nak tahu ukuran berapa saiz besar dia. Lepas tu kita kena ambil ukur lilit dia. Ukur lilit badan ni kan. Ni sebagai untuk rujukan lah, untuk rekod semua, dokumentasi dia. Lepas tu kalau kita dah katakan ikan dia dah bersih semua kan, kita pun dah cuci semua lebih kurang, baru kita buka perut dia, kulit dia ni. Buka kulit dia. Daripada hujung daripada sini pangkai ekor ni, sampai ke atas ni. Ke insang ni. So kita akan operate lah sini nanti. Dia tusukkan potong tu kena dalam ke ada dia punya? Tak dalam pun, macam ni je lebih kurang. Macam ni. Okey. Ni contoh lah kan. Dia ada setengah orang dia buat, dia buka daripada bawah. Ada buka pada bawah. Ada buka pada bawah. Okey. Tapi kalau kita nak display satu side saja, kata kalau kita nak display macam ni je. Kita tak nak display two side, kata kepada satu side macam ni. So kita buka belakang sini je lah. Buka belakang saja. So belakang ni yang mana kita dah buka ni, kita tak payah nak cat ke apa semua balik, tak payah kan. So sebelah saja. Sebelah kita display sebelah je. Sebelah je. Kalau kita tak display two side macam ni, dua belah macam ni, kita kena buka pada bawah ni. Lepas tu nanti dia adalah macam skill kita tanggal sikit kan. Bila kita tanggal tu, kita kena gam balik lah. Di bahagian perut tu. Perut. Tapi masa kat sini kena hati-hati juga, sebab kadang-kadang bila tak pandai handle, dia akan nampak lah kesan-kesan kita buka kat mana. So kalau biasanya kalau orang akan nak display, dia akan display satu side je. Satu side je. Kalau kita letak dekat wall ke kat dinding kan, takkan kita nak macam tu kan. Betul. Biasa dia orang letak macam ni sebelah je. Sebelah ni dia orang tak usik pun, dia just besok dah buka, dia tutup balik. Dia tutup biasa-biasa macam tu je. Itu proses kita membelah ikan tu dulu lah kan. Belah ikan tu. Lepas tu ECC dikeluarkan. ECC dikeluarkan. Lepas tu kita kena pakai pula ni. Ni dia pakai fish skinning knife. Fish skinning knife ni kita buat macam ni je lebih kurang. Nak buka ni kan.
Oh, okey. Kalau kita memisahkan kulit dengan isi. Kulit dengan isi tu kan. Ni contoh saya buat sikit je lah. Tapi yang biasanya kalau buat ni kena pelan-pelan je lah. Pelan-pelan Kalau kita pakai pisau ni pun boleh. Tapi kadang-kadang kita takut terlajak. Betul. Pisau ni tajam kan. So better kita pakai pisau macam ni je lah. Betul. So kita akan buka lah sampai habis. Okey. Ni contoh lah sikit je. Saya buat sikit je. Okey. Bagi para penonton yang tengah menonton sekarang ni, kita sedang melakukan proses awetan spesimen ikan. Dan cepat-cepatlah share program ni dengan kawan-kawan, dengan keluarga, grup-grup mana sekalipun. Ini bukannya selalu datang program yang sebegini. Ini bersempena dengan pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi yang sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Menarik ni. Macam ni je lebih kurang Yus. Kalau kita nak display kan, sebab kita pun bukan nak buat pun, nak goreng pun tak kan. Sebab kita nak ambil kulit dia je. Kita nak ambil kulit. Isi tu boleh makan. Okey, ni contoh lah. Kata kalau kita dah buka satu saiz ni, dia akan buka sini lagi. Sebelah sini, buka sini. Sebelah lagi. Buka sebelah lagi. Lepas tu, bila dah bersih, kata kalau kita dah pisah kulit kan. Sebab benda ni lama sikit kalau kerja ni nanti. Okey, katakanlah dekat sini contoh saya ambil contoh sikit. Kat sini ada daging lagi kan. Kita pakai scraper ni. Kita tanggalkan dia. Kita buang dia punya ni. Sisa-sisa daging yang masih lekat kat kulit kan. Okey, katakanlah ni sepatut dia ada tu lah, kalau tak kena buka semua pun senang. Tapi macam ni tak apa, saya nak tunjukkan je. Okey, katakanlah contoh bahagian ni dah bersih kan. Okey, ini contoh kita bersih lah ni kosong. Okey, part belakang-belakang ni dia punya insang belakang ni apa ni? Apa nama ni? Sirip belakang ni kena buka betul-betul, bersihkan balik. Banyak proses dia. Okey. Pada kita dah buka semua ni, mata ni kena buang. Mata kena korek buang. Korek buang lah. Nanti guna mata lain lah. Mata tiruan. Mata tiruan. Ni contoh saya buat Okey. Ni buang. Apa kata lepas ni, lepas siap ni Cik Yok, kita masak nasi boleh makan ni ikan ni. Boleh. Okey, ini kata kalau mata dah buang, dia dekat ikan ni, dekat dalam pipi ikan ni, dia ada isi lagi tau. Ada isi lagi. Kita kena pakai scraper ni pula. Contoh. Korek lagi dalam ni. Contoh kadang-kadang ada isi, kadang-kadang tak ada isi. Tengok pada jenis ikan juga. Dekat pipi ikan ni, dia banyak isi lagi. Okey. So biasanya kalau macam ni kan, kata kalau bahagian kita tak keluar habis, bahagian ni selalunya serangga ketek. Maknanya masih ada kesan-kesan isi lagi dalam tu. Ni contoh di isi dia dah keluarkan kan. Kat sini kat pipi, lepas tu dekat mata-mata ni ada banyak lagi isi dia. Okey. Lepas tu nanti kita gantilah dia dengan kita buat paste dia. Untuk masukkan ni, sumbatkan balik. Lepas tu kita baru kita letakkan mata tiruan. Ni contoh dia. Nanti kalau kalau kita dah buka ni, dah bersihkan semua ni, ini pun dah katakanlah dia punya pipi ikan ni dalam ni isi dah keluar kan, dah bersih. Kita kena rendam pula. Dalam apa tu? Larutan apa? Larutan dia ada chemical dia. Dia tu kita guna fish preservative. Okey. Okey, kita rendam. Kalau untuk ikan bersaiz dalam 16 inci ke bawah, rendaman dia dalam 2 jam. 2 jam. Kalau 16 inci ke atas, tu dalam 24 jam. Okey. Kalau ikan tu besar lagi, seharian kena rendam. Kalau ikan tu besar lagi, dia boleh jadi sampai 2-3 hari jugalah. 2-3 hari. Okey. Itu antara proses dia lah. Antara proses lah. Kita buka dulu bagi settlekan semua. Bila dah pisahkan semua, dah rendam, maknanya proses yang seterusnya kita buat badan tiruan. Ini yang kata badan tiruan tadi ni. Badan tiruan ni. Ini contoh. Ini yang daripada US. Ni. Ni daripada US. Dari US ni memang dia dah ada, dia dah produce banyak. Kita bagi cuba lintangkan tengok ni dekat kamera. Kalau daripada para penonton nak tengok badan tiruan ikan. Kalau daripada US, dia memang dah siap dah. So kita order saja, lepas tu nanti diorang hantar. Okey. Kalau kita macam dekat Malaysia ni, kita tak ada artificial body macam ni. Kita kena carve pula body tu. Ada foam, kita boleh carve. Maksudnya kita carving balik ikut ukuran saiz ikan sebenar. Baru kita carving balik. Carving ikut bentuk dia yang kita nak. Bentuk yang kita nak tu lah. Kalau kita katakanlah kita nak buat ikan tu kedudukan macam ni,
macam bengkok sikit kan. So body dia tu nanti kita potong form block tu. Lepas tu kita carving. Bagi bentuk ikut bentuk dia tu. Dia seolah-olah macam berenang dalam air lah. Menarik tu. Lepas tu Cik Yop, masa proses tu tadi saya nampak tertanggal sisik-sisiknya. Adakah sisik-sisik tu akan dilekatkan semula pada badan ikan tu? Okey, kalau katakanlah kita display ni untuk satu side. Katakanlah kita display satu side macam ni je, kita tak nak display dua side. Okey. Display satu side je. Okey. So kita tak payahlah sampai sisik belakang balik. Sebelah jelah. Sebelah jelah. Okey. Maknanya sebelah saja. Sebelah sajalah. Tapi kalau kita nak display dua belah ni, masa kita motong ni tu yang kita kena berhati-hati tu. Okey. Masa kita nak belah tu, kena pelan-pelan supaya sisik dia tak tertanggal banyak. Okey. Tapi kalau sikit-sikit tu dia boleh cover lagi. Tapi kalau kita main kodok macam memang habislah. Okey. Kalau ikan kecil-kecil macam tu. Tapi kalau ikan besar-besar tu setengahnya, katakanlah arapaima tu, katakanlah kita nak belah dari bawah. Kalau boleh kita cabutlah dia punya apa ni? Sisik ni. Cabut dulu elok, lepas tu baru kita potong. Kalau kita main belasah pun tak boleh juga. Betul kan? Sebab dia ikan besar, takut sisik dia pun besar-besar. Takut nanti nampak cacat kan. Dalam proses yang digunakan untuk mengawet ikan ni Cik Yop, memang dia ada satu disiplin ataupun dia punya peraturan dia ke, step by step je yang kena ikut. Ada. Tak boleh melangkaui step itu. Betul. Kita tak boleh lah kita nak main hentam je kan. Kita ada step mula, kita ambil ukuran dulu. Ini untuk yang kerja di lapangan. Kerja lapangan, kalau kita nak ambil ukuran, kita ambil ukuran untuk dia punya apa? Untuk rujukan nanti kan. Saiz dia apa semua kan. Tapi kalau kita nak main sembrono pun boleh je sebenarnya. Tapi elok-elok ni ikutlah yang sepatutnya. Bila sebut tentang saiz ikan ni Cik Yop, kalau kita tengok ikan tilapia dekat depan ni, ia mengambil masa berapa lama untuk disiapkan proses awetan tu? Okey, kalau ikan tilapia ni biasanya dalam sehari 2 hari siap dah. Sehari 2 hari. Bergantung pada kita buat lah. Kalau kita laju, mana yang mahir mungkin dah dalam 1 hari. Tapi bila dah siap tu, dah rendam semua, sebab rendam pun dah makan masa 2 jam. Masa nak membelah ni, nak buang-buang daging pun dalam pipi kan, pisah semua kan. Itu pun kadang ambil masa juga. Bergantung pada jenis ikan juga tu. Okey. Maknanya lagi besar ikan, maknanya lagi lama lah. Lama sikit lah. Mengambil masa lama lah. Lama sikit. Lepas tu kita pun dah siap semua, dah pasang body, kita kena biarkan dia kering dulu. Biar katakanlah dah siap kan. Sekurang-kurangnya biarkan seminggu. Biar colour ni betul-betul. Kadang-kadang ikan ni bila kita rendam dalam chemical, dia punya warna asal tu dia tak luntur tau. So kita dah siap, katakanlah dah siap pasang semua, dah siap tu, kita biarkan kering dulu. Biarkan kering dalam seminggu. Dalam seminggu. Dalam seminggu, lebih kurang seminggu. Lepas tu baru kita touch up balik colour dia. Tapi colour dia kita kalau boleh, kalau pandai guna airbrush, kita guna airbrush lah. Kalau mahir dengan teknik brush, kita pakai brush. Pakai brush je. Tapi biasanya kalau yang mahir tu dia akan guna airbrush je. Pakai airbrush je. Sebab airbrush dia punya colour tu lagi cantik. Lagi fine dia punya, kita dapat kalau brush stroke ni, kadang-kadang kita tak pandai handle, dia akan nampak macam kita touch up tau. Nampak touch up tu. Maknanya tak nampak real tak nampak real. Kalau airbrush you just spray. Tapi ada lah cara-cara nak spray dia. Ada lah. Dia punya susunan colour. Kalau apa nak masuk dulu, kemudian baru kita finalkan dia. Dia teknik spray tu satu lagi skill sebenarnya. Skill nak mewarna badan ikan tu. Sebenarnya kalau nak mewarna ikan ni, itu kita orang ada kelas dia tau. Dia ada orang ni ajar, Mak Saleh ni ajar. Dia bagi kat kertas je. Dia macam kertas A4 tu, dia lukis gambar ikan, letak kat A4. Colour kat kertas A4 tu. Colour kertas A4. Dia bagi satu, dia ajar mengalir macam tu je. Dia bukan atas badan ikan pun, atas A4 je. Tapi dia lukislah bentuk ikan kan. Tapi dia dah bagi start, kalau apa nak bubuh, dia ada urutan colour dulu. Ada urutan colour. Kita tak boleh, colour kita nampak merah tu bubuh merah. Tak boleh sembrono. Tak boleh sembrono lah. Kalau tidak, ikan tu sepatutnya colour lain, jadi colour lain lah. Takut jadi colour lain. Jadi colour lain. Okey. Kalau kata ikan bilis tu, Cik Yop, macam mana? Ikan bilis memang kecil sangat tu. Ikan bilis tu senang je. Kita goreng je senang. Goreng kan? Kita buat nasi lemak je. Buat nasi lemak sedap. Makan pun sedap kan. Okey. Kalau kita tengok dekat berhampiran dengan Cik Yop ni, spesimen yang telah siap diawet ni,
Ini ikan ni memang diawet di Malaysia ke macam mana, ataupun di dalam Muzium Alam Semula Jadi itu sendiri, Cik Yop? Ya. Dah ada ke ikan-ikan yang telah diawet? Okey, sepanjang saya bekerja di Muzium Alam Semula Jadi. Cuba Cik Yop angkat sikit ikan ni. Angkat sikit. Okey, sepanjang saya bekerja di Muzium Alam Semula Jadi ni, untuk taxidermi macam ni, Ya. tak ada tau. Oh, tak ada. Yang saya ingat saya dia start tahun 2006 itu pun belajar dengan arwah Haji Dollah. 2006 2005 macam tu lebih kurang. Belajar dengan arwah Haji Dollah, itu ikan Arapaima. Arapaima yang besar dalam 5 kaki. Oi, besar. Panjang dia. Okey. Itu first time saya belajar dengan arwah Haji Dollah. Masa tu saya ada Ali, arwah Haji Dollah, lepas tu siapa lagi saya tak ingat, Namazi ke sebenarnya. Okey, lepas tu sebelum tu memang tak ada. Memang tak ada langsung. Maksud dia orang dulu dia banyak fokus pada awetan basah dengan boarding casting. Boarding casting. Boarding casting macam ni lah, dimasukkan replika macam ni. Macam ni bentuk macam dia orang proses boarding casting lah. Ini boarding casting lah. Okey. Tapi untuk taxidermy macam ni, taxidermy proses macam ni tak ada. Kalau saya tengok dengan mata kasar saya lah, Ya. macam sama je molding casting dengan awetan kering ni kan. Memang tak dapat mengeburi mata saya lah. Betul. Dia kadang-kadang kalau molding casting ni, bila kita buat satu casting ni, kena pastikan bancuan kita yang daripada POP tu, kena betul-betul sharp. Betul sharp. Betul-betul fine dia punya POP tu, baru kita boleh tuang. Kadang-kadang kalau kita main bubuh pun tak jadi juga. Tak jadi ya. So dia tak akan dapat lah sisi halus ni. Okey, betul. Dia kan ada sikit-sikit halus ni kan. Kat badan dia kan kat ada. badan kan. Kalau kita main tuang je, kadang-kadang POP tu apa? Tekstur kat badan. Tekstur badan tu tak dapat. Tapi kalau kita bancur betul-betul, kita buat elok, dia akan dapat lah. Dia akan dapat lah benda tu. Tapi kalau bentuk dalam fiberglass macam ni, yang paling penting sekali, dia punya tekstur, ukuran dia semua bagai. Ya. Lepas tu dia punya warna. Oh, dia punya warna. Last sekali warna tu kita peranan paling penting lah. Itu memang penting lah. Kalau kita tak pandai warna, memang tak jadi juga. Walaupun bentuk ikan tu cantik jadi, tapi dia punya warna tu tak masuk, memang tak jadi. Okey. Sepanjang Cik Yop berkhidmat lah di dalam bersama dengan Muzium Alam Semula Jadi sendiri, ikan apa yang Cik Yop pernah buat ataupun menjalani proses taxidermy ni Cik Yop? Okey, kalau yang pertama tadi yang saya sebut tadi Arapaima. Arapaima tadilah. Okey, Arapaima. Arapaima. Lepas tu kemudiannya yang kita orang belajar dekat luar tu, versi tu, yang tu tahun 2012. Lepas tu yang latest tu yang ikan kerapu. Ikan kerapu tu tahun 2019. Oh, itu antara yang terbaru lah. Yang terbaru sekali lah. Ikan kerapu tu cerita dia, ikan kerapu dia memang dah tersimpan lama dalam freezer tau. Oh, okey. Saya ingat dalam dekat 20 tahun kot. 20 tahun? Hampir 20 tahun. Lamanya. Saya tahu sebab saya tanya Ali pun, Ali kata ikan tu memang dah lama. Okey. Dalam tu saya pun tak tahu siapa yang collect ni. Collector pun saya tak tahu. Kita menganggapkan mungkin zaman arwah Haji Dollah ataupun zaman Encik Amran. Encik Amran. Staff museum lah. Takut zaman dia orang collect, lepas tu dia orang tak dan nak buat. So agak hari tu kita orang dah tengok macam lama sangat. Ambil bawa keluar, tengok boleh buat tak boleh buat. Sebab benda tu dah lama kan, takut rosak. Tapi bila kita try operate juga, try buka pelan-pelan, tengok benda ni masih hidup lagi. Masih boleh lagi dibuat taxidermy lah. Masih boleh buat taxidermy. Tu yang kita cuba. Yang terbaru tu ikan kerapu lah. Ikan kerapu Pinang. Nama dia ikan kerapu Pinang. Okey, besar juga tu besar. Besar tu, itu agak-agak berapa agaknya dia punya ukur lilit, berat dia semua. Besar tu saya memang ada dipamerkan dalam pameran taxidermy ni tuan-tuan dan puan. Kalau nak tengok dengan lebih dekat, kena berkunjung ke pameran keajaiban taxidermy kehidupan abadi yang kini sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Dan untuk makluman anda dekat luar sana juga, nama-nama yang disebut oleh Cik Yop tadi seperti Encik Ali, Allahyarham Haji Dollah dan juga Encik Amran merupakan mereka ni. Encik Ali masih lagi berkhidmat di Jabatan Muzium Malaysia di Muzium Alam Semula Jadi, manakala dua nama lagi tadi, Cik Amran dan juga Allahyarham Haji Dollah merupakan mantan kaki tangan di Muzium Alam Semula Jadi ataupun dulu disebut ilmu kejadian. Ilmu kejadian yang mana mengawet binatang apa semua ni lah. Ya, betul. Banyak orang kata hasil titik peluh mereka juga dulu. Betul. Kebanyakan yang ada sekarang ni pun hasil titik peluh dia orang juga. Yang kemudian je yang kita orang macam sambungkan legasi dia orang. Maknanya menyambung kesinambungan legasi dia orang ni semua.
Terbaik sekali. Maknanya macam Cik Yop, Cik Ali apa semua ni orang kata generasi yang keberapa dalam ilmu kejadian Muzium Alam Semula Jadi ni? Dalam generasi ketiga lah. Ketiga lah. Lepas tu zaman betul, lepas tu arwah Jeffrey, lepas tu dengan Jeffrey dengan Haji Dola tu sekali lah. Lepas tu zaman Cik Amran dengan Cik Rahman. Wak Rahman. Lepas Wak Rahman baru generasi kita orang lah. Generasi saya ni, saya, Ali, Asno. Yang masih lagi lah. Masih berkhidmat lagi lah. Untuk kerja-kerja akademik lah. Saya nak tanya tentang tulang ikan ni pula lah Cik Yop. Ya. Pada orang kata program yang pertama dulu kita dah berkongsi tentang artikulasi tulang. Kalau tulang ikan ni ada tak dibuat juga dalam proses artikulasi tu sebenarnya? Ada. Tulang ikan Aeropaima tu, kita masih kekalkan tulang dia. Masih kekal. Kita keluarkan, ambil tulang je. Kulit ada, tulang pun ada. Maknanya ada dua koleksi lah. Ada dua koleksi. Satu dia punya kulit yang dimasukkan body tiruan semua. Ya, betul. Dan satu lagi tulang. Skeleton tu itu memang sebab tulang dia besar. Betul. So senang kita nak kontrol jugalah. Kalau kata tulang yang kecil lagi memang tulang kecil ni payah juga. Lagi rumit lah orang kata. Sebab ikan ni dia kat tempat-tempat kecil ni, tepi-tepi ni pun ada tulang. Itu yang depan ni, kalau silap gairang hilang pula. Betul lah. Tapi kalau macam Aeropaima tu tulang-tulang dia besar. So kita boleh dapat tangkap lah kat mana kedudukan dia. Bila sebut tentang ikan, tentang tulang, kita ni tak lama lagi dah nak masuk bulan Ramadan ni sebenarnya kan. Bila masuk bulan Ramadan ni, dekat bazar Ramadan Cik Yop kan, ikan terubuk. Ikan terubuk tu banyak tulang. Itu kalau menjalani proses taxidermy ni, saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Itu saya rasa makan je senang. Makan je senang Itulah dia punya ni kan, makan je senang kan. Tapi kalau kata perlu juga dibuat proses taxidermy itu memang akan mengambil masa lagi lah. Tapi kalau kita nak buat taxidermy pun, kalau ikan ni kita tengok ikan juga. Bukan semua ikan boleh kita buat tersedah pun. Saya rasa dulu, zaman dulu kebanyakan dia orang fokus pada molding casting. Yang untuk hasil replika jenis kan, dengan awitan masa. Mungkin masa tu susah kot, dia orang tak ada masa pun nak buat benda-benda macam tu kan, leceh ke mak. So lebih kepada dia orang buat awitan masa lah dengan tu. Kalau kata molding casting pula untuk dibuat balik replika ikan tu, proses dia mengambil masa lama tak? Tak juga lama. Kena buat mold dia dululah, acuan dia. Buat mold dulu, buat acuan dulu. Kalau macam katakan molding casting, so kita kena buat mold. Lepas tu dah buat mold semua, katakanlah tu side mold dah siap. Lepas tu kita kena bancuh pula ni resin. Untuk dapatkan macam ni, bentuk macam ni kan. Kena tuang pula resin dalam tu. Kena ada fiberglass bagai semua. Bagi dia kuat lah ikan tu. Ini tuan-tuan dan perempuan, ini bukannya cara mensiang ikan macam kita nak masak kat dapur Ini kita nak ambil kulit je. Kita ambil kulit je kan. Kalau tengok dah sisik dia tertanggal apa semua. Macam kalau insang ni memang biar kat situ jugalah. Kalau kita buat tak sedas, ini kita ambil contoh siap. Kita ambil contoh siap. Kalau kita tak sedas macam ni kan, ini semua kekal, kita tak buka pun. Tak buka? Kita tak payah nak potong-potong ke, nak pisah-pisahkan, tak payah. Cuma kita buka kulit ni, pisahkan dengan badan je kan. Itu dengan mata yang korek keluar tu? Keluar je. Ini tengok insang dalam ni kan. Insang ni insang asal tau. Insang asal? Insang dalam merah ni. Nampak? Ini insang asal tau. So kita kekalkan insang tau. Cuba pusing lagi tengok. Kita nak tunjuk dekat penonton kat luar sana. Yang dalam merah ni kan. Ni insang asal. Ni insang asal kita memang tak keluarkan. Memang dia duduk situ lah. So masa kita dah proses semua siap tu, katakan dah siap lapah semua, masa kita rendam dengan chemical tu lah, biarkan terus sekali. Biarkan terus. So dia akan rawatkan sekali dia punya insang tu. So yang kat sini semua kita katakan original lah. Kecuali mata ni lah artificial punya, tiruan. Memang mata artificial. Sebab mata tak boleh kekal. Saya tunjuk contoh belakang ni. Contoh belakang. Ini kalau kita nak display satu side aja. Contoh belakang ni macam ni je lah kita buat. Kita tak payah nak beri sangat lah. Kita nak tunjuk sebelah je. Kita nak tunjuk sebelah je. Kita display sebelah je. So kita ambil kain tutup je.
Macam belakang ni orang kata ada, kalau untuk dokumentasi letak nombor siri apa semua. Jenis ikan. Jenis ikan apa, tahun bila dah awet, bila-bila semua kan. So kita tahulah. Tapi kalau kita display satu side macam ni. Macam ni lah. Kalau kedua side mungkin kita akan buka belah bawah ni. Bahagian mulut dia punya gigi semua tu memang asal lah semua tu. Ni asalnya. Memang asal lah. Ni semua asal. Oh, gigi tajam semua tu. Tenganga dia Cik Yop. Tenganga, tapi yang macam terperanjat pun ada saya tengok ikan ni Cik Yop. Dia kalau kita nak buat ikan insang ni macam ni kan. Insang ni biasanya kadang-kadang dia orang tak buka ni tau. Oh, tak buka. Ni kadang-kadang dia panggil gil tau. Dia orang panggil gil. Gil tu insang lah kan. So dia orang dia buka macam ni, dia orang akan ambil kertas, plastik keras ke atau kotak, dia akan masuk celah-celah ni. Contoh. Dia masukkan. Masuk celah ni supaya insang tu nampak terbuka. So kita akan display dalam bentuk macam ni lah. Okey. Menarik tu, nampak dia punya tekstur kat dalam insang tu tadi ya. Okey, tadi saya cakap mewarna kan. Mewarna betul. Okey. Kalau pakai airbrush, ni kan ada tekstur macam hitam sikit-sikit ni kan. Ni kan. Tekstur ni kalau kita pakai airbrush kena ikut balik. Kena ikut balik ya. So airbrush tu kita boleh kontrol. Kita tekan tap sikit sudah akan dapatlah dia punya color asal ni. Okey, lagi detail lah benda tu. Sebab dia airbrush tu kan dia fine, yang halus kan. Dia keluar pun cantik. Kalau kita pakai brush stroke tu, dia akan nampak kasar tau. Kita akan masa touch up tu, alamak, dia jadi macam cantik. Tak cantik. So kalau ini kita guna teknik airbrush semua ni. Dia sorry Cik Yop, dia nampak ikan ni berkilat. Adakah ada lapisan lain yang diletakkan? Ada. Kalau kita dah siap mewarna tu, dah siap tutup kering, lepas kita akan satu guna cat 2K. Cat 2K. Cat 2K tu adalah macam biasa dia orang guna untuk otomotifnya. Itu yang mengilatkan lagi. Itu yang mengilatkan badan ikan tersebut. Badan ikan tu. So tapi adalah cara-cara nak spray tu. Kalau spray macam terlalu dekat, dia nanti macam meleleh. Macam ikan yang replika tu Cik Yop, dengan ikan yang diawet semula ni, ikan replika dah tentulah kita tak perlu menjaganya dengan lebih terperinci, orang cakap kan. Ya. Macam ikan yang diawet ni, adakah ada penjagaan dia secara rutin, bulanan dan sebagainya? Jagaan macam biasa je. Macam biasa. Macam biasa je. Sebab kalau ada habuk pun kita buang pakai brush je lah kan. Dia tak adalah teruk-teruk sangat nak jaga pun. Kalau replika dia lagilah senang jaga dia. Kalau kita tengok dalam galeri 2 ni, pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi ni, ada pelbagai jenis orang kata spesimen haiwan kat dalam ni. Tetapi ada juga binatang-binatang seperti ikan, ada binatang yang berbulu, bersayap, terbang dan sebagainya Cik Yop. Macam binatang yang koleksi yang dekat dalam, kalau kita tengok macam tapir, badak sumbu, semua tu memerlukan penjagaan dari segi kita takut serangan serangga. Betul. Bagaimana pula dengan ikan ni Cik Yop? Ada juga ke serangga akan menyerang dia? Okey, kalau ikan ni, tu saya cakap tadi, dia ada part-part dia yang kita kena bersihkan betul-betul. Okey, kena keluarkan betul-betul kena keluar semua. Macam kadang-kadang dekat sini, dekat punya siri atas ni, dia ada tulang tau. Dekat tulang-tulang tu kadang-kadang ada isi lagi. Ada lagi. Dekat tulang-tulang tu kita kena potong dia punya tulang lalu tu, buang betul-betul sampai kita nampak dia punya siri atas ni. So tu satu dah bersih. Okey. So dekat kepala ni, yang ikan ni, dekat dalam pipi ni ada isi lagi. Ada isi lagi. Dalam ni pun kita kena buang. Kita buang mata dulu, kita kena korek pakai ni fish scraper ni. Scraper ni. Tarik keluar bagi yang tadi yang Cik Yop tunjuk tadi. Dalam ni ada isi lagi ni. Memang ada isi kita lagi. Kita nampak macam tak ada isi kan. Kita korek, buang habis, lepas tu baru kita tambah fish builder. Okey. Kita masukkan balik dia punya tu lah, paste dia. Yelah, macam kita pergi makan kari kepala ikan lah Cik Yop. Kepala tu ada lagi isi-isi ada isi kan. Itu sedap isap-isap tu kan. Itu yang sedap tu kan. Begitu juga spesimen ikan yang kita akan awet ni Cik Yop. Ya, betul. Kita kena clearkan dulu semuanya yang ada. Betul. Untuk mengelakkan daripada serangan serangga perosak tu. Okey, kalau kata penjagaan binatang burung, cara burung Ya. Yang ikan, cara ikan Betul. Okey. Tapi kadang-kadang serangga perosak ni
mana-mana pun ada. Mana-mana pun ada. Mana-mana pun ada. Apa kadang-kadang dia boleh attack burung. Kalau burung tu dekat dengan ikan ni, janji ikan tu pula ada pula sisa-sisa daging-daging tak habis kan. Dia boleh pergi. Dia boleh pergi juga. Dia macam sini ada makanan, pergi sini lah pula. Okey. Tapi yang penting spesimen kalau kita buat kena clearkan betul-betul. Isi dia punya tu betul-betul, kena bersih betul-betul lah. Dari segi penyimpanan dalam untuk makluman para penonton kat luar sana, Jabatan Muzium Malaysia khususnya memang menitik beratkan dari segi penyimpanan koleksi ni, sama ada daripada logam, kayu, tekstil dan juga tak terlepas pandang iaitu spesimen daripada haiwan ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Cik Yop, bagaimana pula simpanan dalam penstoran tu sendiri, spesimen yang ada ni? Okey, biasanya kalau katakanlah ikan ni contoh katakanlah dalam store tu kita nak display, bukan dalam store tu kita nak storage dia dalam bentuk gantung. Kita kena pasang lah ni. Dia punya bracket sini. Bracket gantung. Itu kalau kita display secara simpan nak dalam bentuk gantung. Kalau kita tak nak gantung, bungkus dia dengan tissue paper pula apa? Ni. Acid paper tu. Acid free paper. Masuk acid free paper, bungkus elok, masuk dalam bekas dia, kontainer khas. Lepas tu bubuh yang silika gel. Okey. Itu cara dalam kontainer lah. Tapi kalau setengah orang dia tak disimpan dalam kontainer pun. Kadang-kadang dia gantung kat dinding-dinding. Gantung kat dinding je lah. Dia ada suhu tertentu ke yang nak kena maintain? Sama je suhu. Sama je. Suhu yang apa yang ada dalam ni kan, dalam repository ke, sama je. Memang sama je. Okey, macam tu saya pun bolehlah minta Cik Yop buatkan satu ikan kat saya pun nak letak kat rumah, nak display kat rumah. Boleh. Selain pada gambar yang ada semua kan. Mana tahu Cik Yop nak buatkan ikan tilapia ni kat saya. Ada 2 ekor kat depan ni. Saya rasa macam nak goreng ikan ni. Macam nak goreng kan ikan ni kan. Daripada tadi lagi tu nak goreng. Silap-silap memang goreng lah Cik Yop nanti kan ikan ni. Baiklah Cik Yop sendirilah sebagai seorang yang berpengalaman dalam melakukan proses awetan ikan, haiwan dan sebagainya ni, apakah harapan Cik Yop sebenarnya untuk mungkin ada para pelajar dekat luar sana yang berminat untuk menyelami dunia haiwan, dunia taksidermi ni dengan lebih terperinci lagi? Okey, kalau macam katakanlah berminat, benda ni satu je, dia bergantung pada orang tu minat tak minat je. Kalau tak minat pun tak jalan juga. Dia kena ada minat, lepas tu dia boleh fokus apa yang kita ajar tu, insya-Allah boleh jadi. Tapi kalau pada yang student-student ke macam staff-staff macam budak-budak baru nak belajar kan, kita boleh ajar, tak ada masalah. Tapi cuma minat tu lah. Kadang-kadang bila dengan spesimen ni, tak semua spesimen ni kita tahan bau. Betul. Ada spesimen tu kalau kadang kita buka dia punya bau, ya Allah. Ada yang sampai nak muntah-muntah pun ada. Tapi macam ikan kerapu tadi yang Cik Yop cakap duduk dalam peti sejuk selama 20 tahun tu, bila dah biarkan untuk proses awetan selanjutnya, ada tak bau-bau yang kurang menyenangkan ikan tu? Ada. Memang ada? Ada. Masa kita buka pun kita rasa macam, saya sendiri yang dah buat lama buat awetan pun, bila sekali-sekala buka yang teruk, dia rasa macam muntah juga. Nak muntah juga? Dia punya tak tahan dia bau. Dia punya bau tu, ya Allah, tak tahan lah. Yelah, kadang kalau kata bila benda tu dah minat untuk buat, jadi dia akan, orang kata ada pepatah menyatakan ni, saya pun lupa dah, tegal biasa tu. Apa? Cik Yop pun lupa. Tak apa, kita abaikan. Orang kata macam tu lah sebenarnya. Okey. Saya sebenarnya memang saya menghormati mereka ni yang mana tahan hanyir, bergelumang dengan darah, dengan haiwan-haiwan yang berbisa dan sebagainya. Yalah, melakukan proses taksidermi, contohnya ular apa semua, kadang-kadang memang ada bisa lagi kan. Betul. Macam katakanlah kita buat ular tedung kan. Ular tedung tu kita rasa macam dia dah mati. Tapi dia dekat, jangan kita anggap dia dah mati, tak ada apa dah, dia bisa dia tak ada. Jangan. Dia punya bisa tu masih ada lagi tau. Memang ada lagi ya. Memang ada lagi. Sebab kalau kita nak buat satu taksidermi ular, contoh ular bisa tu, depan tu dia punya fang taring tu kita kena keras sekali. Okey. Kita kena hati-hati lah kat situ. Sebab bila tu kadang-kadang dekat fang tu ada bisa lagi.
takut kita terinjek sikit kan. Betul lah. Jadi masalah pula. Memang akan mendatangkan kemudaratan. Dia satu je, binatang bisa, jangan anggap dia dah mati, dia tak ada bisa. Dia mesti ada bisa lagi. Mesti ada lagi ya. Masih ada lagi. Labah-labah macam tarantula apa semua tu. Kita ambil langkah berjaga-jaga lah senang. Jaga-jaga. Jangan kita dah mati tak apa. Pepatah ni saya ingat Cik Yop, mencegah lebih baik daripada merawat. Itu memang kena berhati-hati ya dalam menjalankan kerja. Orang kata kalau ahli taxidermis macam Cik Yop sendiri kena berhati-hati dengan binatang berbisa kan. Betul. Menggunakan peralatan yang tajam-tajam semua kan. Betul. Begitu juga bidang-bidang lain yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan ceburi, ada bidang-bidang yang berisiko tinggi. Ada juga bidang-bidang yang kita nampak benda tu simple, tetapi bila kita mengabaikan keselamatan dalam proses kerja yang kita buat, mungkin boleh mendatangkan kecederaan jugalah kepada kita. Sebab malang selalunya memang tidak berbau. Betul. Sebab peralatan yang kita guna ni pun semua jantan tajam. Memang tajam-tajam. Tajam. Sebab kadang-kadang yelah kalau kita nak melapah kan, kalau kena kulit tebal-tebal besar tu, mana mau pisau tumpul-tumpul, dia mesti tajamnya. Ini baru sebahagian peralatan yang digunakan Cik Yop. Ya. Ada lagi peralatan yang bermesin semua. Yang bermesin pun ada. Yang mesin pun bahaya. Memang bahaya. Yang mesin tu kita panggil flashing machine. Flashing machine tu untuk yang macam kulit harimau ke, yang kulit tu tebal macam harimau, badak besar sangat. Macam harimau, kambing, rusa, kita boleh pakai mesin tu. Boleh pakai. Tapi bila pakai mesin tu, kalau kita tak pandai handle, kalau dia ada mata pisau tu yang tajam, dia running on. Fungsi mesin tu untuk apa tu? Untuk buang daging. Okey. Buang daging yang masih lekat pada kulit. Okey. Kalau masa kita tarik tu, katakanlah silap sikit, habis dia makan. Habis semua. Silap gayung kulit tu rosak tu. Rosak tu. Okay. Dia kena hati-hatilah sebab satu, kulit tu akan rosak, takut kulit rosak. Satu tangan kita yang takut terlajak. Terlajak kena ke mesin tu. Tangan pun kita nak jaga, tangan yang si pembuatnya pun nak jaga. Maknanya kulit sendiri tu pun kita nak jaga. Kena jaga. Dan tambah lagi Cik Yop, kalau kulit tu merupakan haiwan yang dilindungi. Betul. Kan? Memang susah dah nak dapat. Susah nak dapat lah. Sebabnya majoriti yang dalam pameran ni, koleksi yang dipamerkan memang yang dah hampir pupus dan ada yang dah pupus juga. Ada yang pupus juga. Ada pupus Ada yang pupus juga dalam pameran ni. Macam contohnya badak sumbu Sumatera yang dalam ni berusia 121 tahun dah tahun ni. Lama. Dia awet tahun 1901. 1901. So hampir 120 lebih lebih kurang macam tu. 120 lebih lah, 121 tahun lebih kurang. Kita di tahun 2022 sekarang ni. Maknanya 121 tahun. Memang lama sekali. Mungkin adik yang dekat sana tu takut tengok ikan ni. Dia tengok ikan ni kan. Dia pun dah nangis-nangis ni. Betul. Okey. Baiklah, bagi para penonton yang dekat luar sana, sentiasalah mengikuti program permuziuman Jabatan Muzium Malaysia dari semasa ke semasa, dan kita akan membawakan lagi pelbagai informasi yang terbaik buat anda di luar sana berkenaan dengan permuziuman Jabatan Muzium Malaysia. Cik Yop, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sama sudi berkongsi dengan kita tentang ikan hari ni. Sebab itu pun kita dah kongsi pasal artikulasi tulang. Lepas tu Cik Ali terus demi burung. Lepas tu hari ni saya masuk balik untuk ceritakan pasal ikan. Dan untuk seterusnya kita rahsiakan dulu. Kita rahsiakan dulu. Apa pula haiwan seterusnya yang kita nak kongsi dengan para penonton kan? Minggu depan ya. Mungkin minggu depan ataupun sepanjang program ini berlangsung, kita akan bawakan kepada anda semua bersempena dengan pameran keajaiban taxidermi kehidupan abadi yang sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Cik Yop, terima kasih sekali lagi berkongsi dengan kita. Ikan ni Cik Yop boleh bawa balik lah nanti. Betul saya nak goreng ni. Nak goreng ke, nak buat apa ke kan, terpulang pada Cik Yop. Okey, nampak pun sedap ni kalau dimasak. Baiklah, bagi anda di luar sana, sentiasa follow, like dan share program permuziuman Jabatan Muzium Malaysia dari semasa ke semasa melalui media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Dan juga anda boleh layari website www.jmm.gov.my, iaitu laman web Jabatan Muzium Malaysia. Cik Yop,
kita nak tinggalkan para penonton. Tagline kita biasalah. Yalah. Kita Jabatan Muzium Malaysia ni kita ada tagline. Para penonton kat luar sana, jom kita hayati sejarah dan budaya negara kita dengan tagline Muzium kita, Tamadun kita. Jumpa lagi.